Astagfirullah. Ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Hadis yang ke-34, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesabaran terhadap manusia. Qala al-hadithur rabi'u wa thalathun fi sabrihi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi. Qala an Abdurrahman ibn Abzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlamin nasi
wa asbarihim wa aqzamihim lil ghaizi. Daripada Abdul Rahman ibni Abzi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min ahlamin nas, orang yang paling lembut sekali, wa asbarihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang yang paling sabar sekali, wa aqzamihim lil ghaiz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang paling kuat menahan kemarahan. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama menyambung pengajian hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadis yang ke-34. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang memiliki akhlak yang paling agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak yang paling ulung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik ciptaan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu elok ciptaan zahirnya dan elok ciptaan batinnya. Elok ciptaan zahir iaitu struktur tubuh badan, sementara elok batinnya ialah elok akhlaknya. Manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terdiri daripada dua unsur. Yang pertama unsur zahir, yang kedua unsur batin. Unsur zahir, diri ataupun badan seseorang ataupun struktur tubuh badan kita. Sementara elok batin itu ialah rohani kita. Elok zahir kita ialah elok jasmani kita. Elok batin kita, elok rohani kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling elok jasmani dan rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang ataupun kebanyakan manusia mengambil berat terhadap keelokan jasmani saja, ataupun dalam bahasa yang lain mengambil berat terhadap kesihatan tubuh badan, tapi kurang mengambil perhatian terhadap kesihatan kerohanian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sendiri dalam hadisnya, ana asqakum billahi wa akhsyah. Aku ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah orang yang paling takut pada Allah. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, itulah yang dimaksudkan dengan orang yang memiliki kesihatan kerohanian yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di antara dua ni, dalam satu situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaupun kita tak dapat memiliki kesihatan jasmani yang sempurna, tapi kita wajib untuk memiliki kesihatan kerohanian yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di zaman Nabi SAW, ramai orang yang tak sihat. Sebab tak sihat tubuh badan ni ialah perkara biasa. Sebab manusia bila mai ke dunia ni,
dia akan semakin lama, semakin berusia, semakin kurang kesihatan. Itu fitrah. Dan disebut pula oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu dalam keadaan lemah. Kita ni dilahirkan ke dunia dalam keadaan sangat lemah. Tak ada orang main ke dunia ni boleh suap makanan ke mulut sendiri. Main ke dunia semua diurus oleh orang. Allah pun dah support dah. Siapa mak dia, siapa ayah dia. Semua diurus. Makna kita tersangat lemah. Sampai bila mana kita berada di hujung dunia pun, kita balik lemah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hari itu bertenaga, hari ini tak ada tenaga. Kita rasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi berbeza dengan kekuatan kerohanian. Kekuatan kerohanian ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh diusahakan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat daripada hari ke hari. Hari dia berumur 15 tahun dengan hari dia berumur 75 tahun. Kekuatan kerohanian dia, kalau dia bina, maka hari terakhir matinya ialah hari yang paling kuat ataupun terkuat kerohanian dia. Nampak tak dua beza? Sebab tu Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajak kita berdoa, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawman nalqaka. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hari terbaik kami, hari kami balik bertemu dengan Engkau. Maknanya hari mati tu dengan hari lahir sampai hari umur 15 tahun ataupun umur berapa tahun, kita mula balik dengan hari mati kita. Sebab tu kita ni hari-hari kita kena lebih baik daripada sehari ke sehari. Maknanya kerohanian kita lebih baik sampai hari mati, hari terbaik dalam hidup kita. Itu perbezaan di antara kekuatan jasmani dengan kekuatan rohani. Ni nak Ramadan pula. Ramadan lepas dengan Ramadan hak nak main ni, adakah semakin teruk Ramadan ni ataupun semakin baik Ramadan hak kali ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Nabi SAW itu ialah orang yang paling baik kerohanian dan juga lahir ataupun zahir Rasulullah. Nabi SAW itu kuat zahir dan batin. Itu katakan sempurna. Nabi itu ialah manusia yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekuatan zahir Nabi SAW itu tidak pernah berkurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi ajak Sayyidina Aisyah, jom lawan lari. Nabi ajak Sayyidina Aisyah lawan lari. Jadi bukan Nabi ajak, Sayyidina Aisyah yang ajak Rasulullah main lawan lari. Jadi ketika itu Nabi kata boleh. Lawan larilah Nabi dengan Sayyidina Aisyah. Menang Sayyidina Aisyah, dia tepuk tangan, dia menang. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Nabi nak kata apa? Dia muda. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Nabi sesaat kahwin dengan Sayyidina Aisyah, umur Nabi 50-an. Sayyidina Aisyah umur 9 tahun. Sayyidina Muhammad. Lawan lari, menang kat dia sungguh. Sayyidina Muhammad. Lama lepas tu Nabi ajak pula. Jom lawan lari. Dia kata ya, jom. Lawan lari yang kedua, dia kalah, Nabi menang. Nabi kata satu sama. Sayyidina Muhammad.
Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, tak pernah berkurang kekuatan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kekuatannya sampai dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perang yang para sahabat Nabi korek parit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat para sahabat mai bagi tahu Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami tak boleh nak memecahkan seketui batu. Jadi bila korek parit, tiba-tiba jumpa dengan satu batu besar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Para sahabat ni habis dah. Orang tu try, orang ni try, orang tu try, orang ni try. Pukul. Tapi tak boleh memecahkan batu. Akhir mereka mai mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, kami dah try dah. Cuba dah. Pukul batu tu nak pecahkan. Seorang pun tak mampu. Nabi kata, tak mana batu apa? Nabi pun pergi. Sampai-sampai di batu tu Nabi pegang pemukul. Nabi sekali Nabi hentak, pecah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dua Nabi hentak, kuih terbelah. Tiga Nabi hentak, habis pecah. Tu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan pula bila mana dihentak tu terpancar cahaya. Nabi kata, Nabi sebut negeri itu akan dibuka, negeri itu akan dibuka, negeri itu akan dibuka. Tu Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kekuatan kelakian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Nabi itu kekuatan seorang penghuni syurga. Orang laki-laki yang syurga tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Nabi itu kekuatan seorang ahli, kekuatan lelaki ahli syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang ahli syurga dapat menjima isterinya dalam satu masa 62 kali. Sebab 62 orang isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Itu dalam syurga esok. Di dunia ni tak boleh macam tu. Lepas seorang nak tunggu pula. Bila pula tak tahu. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad 4 je. Orang lelaki boleh kahwin. Lemah nak abang kata lemah. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kekuatan Nabi tu tak boleh kira dah kekuatan Rasulullah. Tersangat kuat. Masalah Sayyidina Muhammad. Tersangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pun macam tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak hidup di dunia ni, kita mesti memastikan kita ialah seorang yang kuat. Sebab Nabi sebut al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kuat itu lebih baik daripada seorang yang lemah ataupun tak kuat. Dan Nabi kita ajak macam mana nak bagi kuat. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana nak kuat zahir, macam mana nak kuat batin. Nak kuat zahir ialah melalui pemakanan sunnah. Dan lebih khusus ialah kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kurma. Buah kurma. Apa dia makna buah kurma? Buah kurma ni, dia kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahasa kita lah, kalau muzakkarnya akram, kalau muannasnya kurma. Kalau muzakkarnya akbar, muannasnya kubra. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau muzakkarnya asghar, hadas asghar. Kalau muannasnya sughra. Jadi kalau akram guna untuk laki-laki, kurma guna untuk perempuan, guna untuk tina. Jadi buah kurma ni buah, jadi kalau akram mana paling mulia, akbar paling besar, asghar paling kecil.
akram paling mulia. Jadi kalau kurma, iaitu penggunaan paling mulia bagi muannas ataupun perempuan, betina, soalan saya nama. Jadi buah yang tersangat mulia. Jadi kemuliaannya sebab kandungan dia itu berkat. Buah kurma ni kandungan dia berkat. Berkatnya sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dijadikan makanan yang termasuk dalam perkara sunnah yang paling besar ketika mana kita berbuka puasa. Sebelum daripada Nabi dibangkitkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejarah buah kurma, pokok kurma, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kata orang, buah kurma ni, pokok kurma tu sendiri, dia ialah kembang Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS itu makhluk pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebihan Allah mencipta Nabi Allah Adam, Allah jadikan pohon kurma. Sebab itu dia sama macam manusia dibanding dengan pokok-pokok yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Pokok kurma cantah bahagian atas mati. Pokok lain cantah bahagian atas tumbuh. Jadi tunas lagi. Macam manusia dipenggal kepalanya mati. Jadi seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia ni Tuhan menciptakan dia masalah sangat seluruh anggota yang ada pada dia bermanfaat untuk orang. Boleh digunakan manfaat untuk diri sendiri dan orang ramai. Tangan boleh guna buat baik, mata boleh guna buat baik, telinga boleh guna buat baik, otak boleh guna buat baik, kaki boleh guna buat baik. Seperti itu juga pohon kurma dan spesies dia. Pokok nyok, apa ni masalah Sayyidina Muhammad, kelapa sawit. Mana semua daripada atas sampai bawah semua boleh guna. Sayyidina Muhammad. No? Itulah yang dikatakan kembang manusia dengan pohon kurma. Allahumma salli ala sayyidina. Pohon kurma ni, buah kurma ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan makanlah banyak mana bulan puasa, tak kena kecil manis insya-Allah. Tapi kalau kena ayak tebu sebulan, meraya kena kecil manis. Buah kurma ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut kajian saintis, kelebihannya sebiji kurma sama dengan 2 kati daging. Ni saya belajar dululah. Sama dengan 2 kati daging. Sebab tu bila mana seseorang itu Musa ala Sayyidina Muhammad dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk. Jadi lepas subhanallah mula-mula sehari boleh makan 3 biji kurma seorang dalam perjalanan nak pergi Tabuk daripada Madinah. Lama-lama bekal makin sikit, tinggal 2. Akhirnya subhanallah bekal makin sikit, tinggal sebiji. Sebentar nak sampai Tabuk. Sehari makan sebiji tamar, kuat, boleh berjalan menempuh padang pasir nak pergi perang Tabuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan isi khasiat tamar tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekuatan buah tamar tu kalau kita lazimkan makan untuk berbuka puasa, dia memulihkan prestasi kekuatan kita balik. Dah habis dah hari tu, ayak kurang, gula kurang, apa semua kurang, masalah Sayyidina Muhammad. Kena tamar, settle balik. Tu Nabi ajak kekuatan yang duduk pada pemakanan sunnah. Begitu jugalah kalau kita kaji hak lain-lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya kita kata zaitun. Dia benda yang Allah sumpah, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ni semua perkara-perkara yang Tuhan buat sumpah ni benda yang penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang Arab jarang. Orang Arab ni, masalah sayyidina Muhammad, mereka tak tinggal zaitun. Baru ni saya jumpa dengan seorang sahabat saya.
Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia bos Olive House. Dia jumpa Sa'idil, jumpa dengan satu ulama. Lepas tu mana dia duk keluar, duk berjalan, cari lagi input untuk zaitun ni. Jumpa dengan satu ulama. Ulama ni sihat. Walaupun tua, tapi sihat, gagah. Dia kata amalan dia ialah setiap pagi ambil ayat suam Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu ambil secanca satu sudu minyak zaitun, ambil satu sudu madu. Minum tu hari-hari lah. Dia ni minum ais melemahkan. Sebab pembuatan kan, pembuatan ais tu nak jadi beku tu, apa dia panggil? Pakai apa? Ais dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi beku tu pakai apa? Oksigen apa ni? Ni mengenai sains belakang ni. Hak tu yang menyebabkan kesan tak baik pada kita. Air ais ni, kalau kita rajin minum jadi adat, dia mengecutkan buah pinggang. Tak baik. Kata doktor, masalah senap, kalau minum dia sedap je lah mulutnya. Lidah yang sedap. Tapi dia mudarat, mengecutkan buah pinggang. Nak settle balik, minum air suam balik. Masalah senap. Lepas minum ais, minum air suam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat suam ni kata doktor Sallallahu Sayyidina Muhammad baik untuk diminum, jadi amalan, sebab badan kita suam. Sesuai lah fitrah dia. Lepas tu ambil zaitun satu sudu, ambil madu satu sudu. Semua tu sunnah. Jadikan amalan hari-hari sebelum tidur dan sebangkit tidur. Sihat. Ini maknanya Nabi ajak benda yang nak menguatkan badan kita. Dan perkara yang memudaratkan badan kita kalau kita minum, kalau kita makan, hukumnya haram. Sebab itu Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kamu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Bila kita tak larat, bila badan kita lemah untuk buat ibadat. Satu je. Tidur tak cukup, makan tak kena, kita akan lemah nak buat ibadat. Ibadat kita akan jadi tidak sempurna. Dulu sembahyang boleh berdiri, bila tak sihat kita kena sembahyang duduk. Sembahyang duduk, nisbah sembahyang berdiri, separuh pahala berdiri. Bila kita lemah zahir, jadi lemah habis, rengkeh habis. Sebab itu Sallallahu Sayyidina Muhammad merokok hukumnya haram. Sebab dia memudaratkan diri. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kata tok guru kami, merokok hukumnya makruh, hak buat sendiri tu. Zaman dulu buat sendiri. Hak buat orang buat hari ni tu haram. Sebab dalam dia ada macam-macam. Ada sheltong, fumakila, Sallallahu Sayyidina Muhammad, ada tar, ada arak. Tu kita agih tu. Jadi macam mana kita nak sembahyang, kita ada bahan macam tu dalam diri kita. Diri kita kena bersih nak menghadap Tuhan. Kena suci. Ini susahlah nak mendekatkan diri pada Allah kalau ada unsur-unsur macam tu. Jadi tu dia panggil kesihatan zahir. Kena jaga sebab kita nak buat ibadat. Jadi kekuatan rohani ialah pada istiqamah kita dalam melakukan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti disebutlah hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak kaki jangan unjuk kat saya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlamin nas, ialah orang yang paling lemah lembut sekali. Nabi ialah orang yang paling lemah lembut sekali. Lemah lembut ni hukum macam mana?
Lemah lembut ni diukur pada kita berhubung dengan orang, kita berinteraksi dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana kita berhubung dengan orang, kita bermuamalah dengan orang, dari situlah boleh dikata orang tu lemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ialah orang yang paling lemah lembut. Walaupun Nabi orang Arab, tapi Nabi yang paling lemah lembut. Olehnya orang Arab ni kita kata kasar, tapi Nabi paling lemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, lemah lembut ni ialah pada ukuran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ukuran bagaimana kita merasakan perasaan orang kalau kita buat begini kat dia. Kalau buat macam ni, apa dia rasa? Jangan buatlah dia rasa tu. Tu dia panggil lemah lembut. Min ahlamin nas. Macam mana nak tarik orang? Jadi menggunakan satu teknik yang dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyentuh ataupun memberi touch kepada seseorang. Itu panggil lemah lembut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Contoh, Nabi masuk Mekah. Masuk Mekah ni dengan bala tentera. Bala tentera yang telah mencipta sejarah kemenangan dalam semua peperangan. Kecuali perang Uhud. Peranglah dengan siapa pun menang. Itu tentera Islam. Bila bala tentera ni demai, masuk Mekah, masalah Sayyidina Muhammad, orang Arab Quraisy, musyrikin Quraisy yang hari itu menentang Islam dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, jadi tikus. Nabi SAW main dengan bala tentera, bawa senjata perang. Tapi Nabi masuk, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi tak bawa kegurunan tu, tapi Nabi bawa akhlak. Tu dia panggil lemah lembut. Nabi kata siapa-siapa bersembunyi dalam rumah dia selamat. Siapa bersembunyi dalam Baitullahil Haram, dia selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Nampak tak? Nak tarik. Akhirnya orang dengar Nabi kata macam tu, berselerak masuk rumah. Buat rumah ketak. Mana yang sempat masuk Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram. Waktu tu subah Nabi nak tackle siapa? Nabi nak tackle ketua dia, Abu Sufyan. Ketua Abu Sufyan ni, dialah yang jadi asbab perang Badar dulu. Dia balik daripada Syam, lepas kena lalu jalan Madinah. Nabi kata kita pitahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi arah sahabat pitahan? Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, sebab harta benda para sahabat yang ditinggalkan di Mekah tu lepas ambil, lepas rampas, lepas jadi modal nega di Syam. Maknanya nak ambil hak sendiri tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi nak tahan tu, nak ambil hak sendiri. Lepas tu contoh, lepas tu kata ulama, kalau orang tu hutang kita, tak bayar. Soalan sekian. Jadi kita pergi ke belakang rumah dia, ambil baju hak dia mahal tu, ambil. Pergi jual, dapat duit balik. Boleh tak? Boleh. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila Abu Sufyan lalu nak ditahan, tapi dia cakap, dia bukan sembarangan, dia seorang pemimpin yang tahu trik dan juga politik siasat perang. Akhirnya dia buat lari, kafilah dagang ni menyusur tepi pantai. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan dapat meloloskan diri daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Akhirnya sampai Mekah, dia kata, kita bangkit, kita pergi tentang Muhammad. Tu perang Badar. Dia yang mula. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila Fatu Makkah ni, semua pemimpin Quraisy dah mati dalam perang Uhud.
dalam semua pemimpin Quraisy dah mati dalam perang Badar. Sampai bila pemimpin Quraisy mati semua dalam perang Badar, Nabi tanam semua dalam satu lubang. Nabi tanya, Nabi sebut seorang-seorang, hang jumpa lagi yang aku kata, hang jumpa lagi yang aku kata, hang jumpa lagi yang aku kata. Nabi bercakap tu kalau segi zahirnya sia-sia cakap orang mati, tapi Nabi bercakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya alam barzakh ni kita boleh bercakap dengan mereka masalah sayyidina Muhammad walaupun kita tak dengar balasan suara mereka, tapi mereka dengar apa yang kita kata. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dalam aliran ahli sunnah masalah sayyidina Muhammad mewujudkan pembacaan talqin orang mati. Talqin ni mana? Ajar orang mati, ajar orang hidup. Itu mana talqin. Subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, bila rumah dia, Nabi kata, siapa yang bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Dia kata, sampai teratu ke aku di hati Muhammad? Faham tak? Tu Nabi tackle. Tu dia panggil ahlamin nas. Dia pandai. Nabi tahu macam mana nak tackle. Lemah lembut. Kalau tak lemah lembut, Nabi kata apa? Hampa tangkap Abu Sufyan, pecah rumah dia. Faham tak? Tapi tak, Nabi tak pakai kaedah tu. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Menyebabkan bila mana semua dah sunyi sepi, salah Sayyidina Muhammad, semua orang takut dalam rumah. Bila dah sunyi dah, Nabi panggil, keluar balik. Maka dibuat satu seruan, semua keluar. Mereka dah kalah. Bila suruh keluar, keluar. Tak berani bersembunyi lah, takut sebab situasi kalah. Mailah berjalan, lemah gemalai, pasal tahu dah satgi sampai depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kita perang dengan dia. Kaedah perang, kalau kalah mati. Melangkah tu sebab melangkah ke medan mati, sebab akan dipancung kepala dan nanti. Tu sistem perang dulu. Sampai depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Nabi duduk atas tempat tinggi. Nabi tanya, agak-agak apa yang aku nak buat kat kamu semua? Agak-agak kamulah, apa yang aku nak buat, apa yang aku akan buat pada kamu semua. Jadi semua orang tunduklah, tak kata apa dah. Sebab tahu dah nak kata apa lagi, mati ya. Tapi Nabi tu min ahlamin nas, yang paling lemah lembut. Nabi kata angkat kepala semua. Angkat kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila semua dah angkat kepala, Nabi kata, kamu semua bebas. Kamu semua bebas. Antum tulaqa, kata Rasulullah. Bebas. Waktu tu terjelepuk duduk orang. Bebas. Betul lah Muhammad, memang hang baik. Betul sungguhlah hang alamin kami buka hang dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Celapak pergi kat Rasulullah, pakat peluk Nabi semua. Muhammad, silap kami dulu, kami lawan dengan orang paling baik. Kami perang dengan orang yang paling baik. Menyebabkan hari itu masuk Islam. Nampak tak? Min ahlamin nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, tersebar. Mari manusia ni, dia akan kalah dengan orang yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu kaedah Islam, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Buat baik ke orang, kamu dapat tawan hati orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu Allah puji Rasulullah, fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Di antara rahmat Allah kepada mereka, kamu itu wahai Muhammad linta lahum, kamu lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau engkau tu Muhammad, engkau kerai, engkau cengih, engkau garang, lam faddu min hawlik, mereka lari daripada engkau, tapi mereka dekat pada engkau. Itulah yang disebut oleh Abdul Rahman bin Abzi, Nabi kita min ahlamin nas,
wa asbarihim, dan Nabi paling sabar sekali. Nabi sabar dengan kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum dia. Baru ni bila mana saya tunaikan umrah untuk kesekian kalinya ke Taif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita pergi sana, kita tengok masuk Taif ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam impi Mekah, orang Mekah tak boleh terima aku dah. Aku nak pergi Taif. Harap-harap orang Taif terima aku. Sebab orang Taif ni depa harmoni, depa duduk tempat tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni tempat ni, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia peranan membentuk masyarakat setempat. Mekah anu kasar sebab bukit batu, panas. Salah saya nama satu orang jemaah umrah kami baru ni, malam-malam masuk Madinah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masuk Mekah. Dia kata, Ustaz, seronok duduk Madinah lagi no. Saya tak mahu kata apa lah. Tak mahu respon apa. Di negeri tu tak boleh respon. Tak boleh kata pelik-pelik. Masalah saya nak kata pelik-pelik jadi pelik-pelik. Jadi saya anggap, saya tak kata apa, dengar je lah. Jadi mungkin ilmu tak sampai kat dia. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad betul, orang Madinah tu lebih lemah lembut, orang Mekah tu lebih kasar sikit daripada orang Madinah. Masalah Sayyidina Muhammad, sebab Madinah negeri berpokok kayu. Masalah Sayyidina Muhammad, di Mekah negeri berbatu-batu, bergunung batu. Masalah Sayyidina Muhammad, mangkali itulah orang Melayu ni lemah lembut pun no. Sebab pokok-pokok banyak. Tapi orang Melayu jangan naik kereta ya, dia kasar. Naik kereta orang potong dia cengih. Dan naik kereta tak apa. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Taif ni negeri dia tanah tinggi, sejuk. Waktu musim sejuk, lepas lagi sejuk. Salah Sayyidina. Kalau Mekah panas, lepas kurang panas. Waktu yang paling sedap api bulan 3 lah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi di Mekah tu dah mula tak, Mekah tak panas sangat. Mekah tu elok-elok ya, suam ya. Jadi di Taif lagi syok. Nabi harap tu lah, Nabi lapis Taif, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nanti dakwah dia orang terima. Sampai di Taif, Nabi ikut dakwahnya. Nabi pergi jumpa kepala kaum dulu. Dia bukan boleh bawa dakwah ni ikut suka. Nak masuk kampung orang kena tabik orang dulu. Kena pergi jumpa kepala kaum dulu. Kaum tu kaum Quraisy juga, bangsa Nabi juga, sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila Nabi yang mengaku, berkata dia Rasulullah, ditempelak. Tak ada orang lain kali Rasulullah. Awak hang. Nabi rasa kecewa sangat. Bila ketua kaum tu tak bagi respon Nabi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masyarakat Taif sama nada dengan ketua dia. Bila ditempelak oleh ketua kaum sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi keluar daripada rumah kepala kaum, Nabi dilontar dengan batu. Pi pula 2 orang dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi. Nabi tak ajak siapa? Ajak anak angkat dia pi. Tak apa kot, orang sana. Kalaulah Nabi barangkali masalah Sayyidina Muhammad barangkali, kalaulah Nabi tahu, ni sikit otak fikirlah. Hak Nabi nak terima tu ketui-ketui batu, Nabi bawa hak cengih-cengih kan. Betul tak? Nabi bawa hak kemas-kemas sikit lah. Tapi Nabi bawa anak angkat dia, keluarga dia pi. Sebab tak jangka bila kena baling dengan batu masalah Sayyidina Muhammad, kata ulama, Nabi pi baju warna putih, balik warna merah. Masalah Sayyidina Muhammad. Luka lah Rasulullah, luka habis Rasulullah.
sampai berhenti di kebun adas. Jadi luka-luka Nabi tu disapu-sapu, dirawat-rawat. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata, ya Allah, Mekah pun tolak aku, sini pun tolak aku. Tu Nabi doa tu, Allahumma ini ashku ilaika dha'fa quwwati tu. Satu doa yang sangat Nabi menunjuk pasrahnya pada Allah tu. Bila Nabi kata macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, langsung Jibril datang. Jibril mai masalah Sayyidina Muhammad, sebab malaikat yang jaga gunung tu dah kata, kami minta daripada engkau Jibril, kalau Muhammad kata hancur lepas ni, kami hancur semuanya. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi dengar tawaran malaikat yang jaga gunung-gunung tu. Nabi kata, tak apa. Aku harap daripada sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina Muhammad, ampunkan kaumku, mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni. Tu lemah lembut Rasulullah, tu paling sabar Rasulullah. Salah Sayyidina kaum Nabi-Nabi yang terdahulu, salah Sayyidina Muhammad, bila kaum tak terima, angkat tangan doa, hancur kaum dia. Tapi Nabi kita SAW tahan. Lepas tu kita tengok orang Taif, kita akan berasa masalah Sayyidina Muhammad. Ni ialah kesan daripada Nabi doa hari tu, akhirnya tu dia orang Taif. Lepas tu lepas kena sujud syukur hari-hari orang Taif. Masalah Sayyidina Muhammad. Dengan sebab Nabi doa tu, jadi mereka beriman. Kalaulah takkan Nabi doa tu, mereka tak lahir hari ni orang Taif. Allah hapuskan tunik moyang mereka hari itu. Tapi Nabi SAW itu adalah orang yang paling sabar sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi adalah orang yang paling kuat dan paling hebat menahan marah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita boleh merujuk kepada sirah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi ialah tokoh ulung dalam ketinggian akhlaknya sampai dipuji oleh penciptanya. Jadi sebenarnya ketinggian akhlak Nabi ini ialah suatu yang Tuhan nak suruh tengok kepada yang mencipta Nabi Salah Sayyidina Muhammad. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita SAW itu berakhlak dengan akhlak Allah, paling lemah lembut, sebab nama Allah itu Halim. Nabi SAW itu disebut dengan paling sabar sebab Allah tu sabur. Sabur ni maha sabar, Halim maha lemah lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi akhlaknya mulia sebab Nabi dicetak akhlaknya akhlak Allah. Allahumma salli ala Sayyidina. Cetakkan akhlak yang ada pada Nabi itu akhlak Allah. Jadi tengoklah Nabi kalau kamu nak kenal Allah. Kajilah sejarah akhlak Nabi, sebab semua itu ialah cetakan daripada Allah. Allah yang didik Nabi, Allah yang jadikan Nabi seperti itu. Nabi pun kata, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mengajarkanku adab Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka dia terap sungguh akhlak yang termulia dalam hatiku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita mengaji berakhlak ni sebab kita nak tiru Nabi, kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah apa pun situasi, jadi kita mesti berusahakan untuk kita dapat mempraktikkan dalam hidup kita akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات